Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan sedikit tazkirah yang bertajuk kesabaran. Tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, sesungguhnya ujian adalah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan kesabaran kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzu minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسٍ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan sifat sabar? Sifat sabar ialah sifat yang tenang dan tidak terburu-buru, serta mempunyai hati yang kuat menahan kesakitan, penderitaan dan kesusahan, dan lain-lain. Sabar adalah salah satu sifat mahmudah dan merupakan senjata paling ampuh bagi menghadapi pelbagai ujian dan kesukaran. Orang yang bersifat sabar dapat menahan diri daripada marah terhadap sesuatu dan tidak sukai, serta menahan diri atau menahan lidah daripada mengadu suatu hal penderitaan kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, menghiasi pribadi dengan sifat sabar adalah akhlak yang mulia. Mereka sabar menghadapi kesusahan dan kepayahan hidup dengan hati yang tenang dan berlapang dada, dan tidak putus asa dan tidak menyangkal atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, suatu ujian itu adalah fitrah dalam kehidupan, kerana ujian boleh menjadikan kita lebih dewasa dan lebih tabah, lebih sabar dan lebih mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu perlu diketahui, setiap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah terbaik buat hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 216, yang bermaksud, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, orang-orang yang beriman melihat ujian itu sebagai pintu rahmat yang akan mendekatkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana balasan bagi hati yang sabar itu ialah syurga Allah. Kerana balasan bagi hati yang sabar ialah syurga di akhirat kelak. Ialah setiap ujian dan dugaan hidup dengan sangkaan yang baik perlu disangkakan dengan sangkaan yang baik, kerana walaupun sabar itu pahit, akan tetapi penghujungnya ialah indah dan manis, kerana balasan adalah syurga adnin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24, yang bermaksud iaitu syurga-syurga adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amalan soleh daripada bapa-bapa dan datuk-datuk nenek mereka dan isteri-isteri mereka serta zuriat keturunan mereka. Sedang malaikat-malaikat akan masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu. Maka itulah sebaik-baik tempat kesudahan di akhirat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan menimpakan ujian dan dugaan di luar kemampuan hambanya.
Oleh itu, kadang-kadang kita diuji dengan pelbagai ujian, sama ada ujian kesenangan maupun kesusahan, atau diuji dengan harta benda, sama ada kekayaan atau kemiskinan, atau diuji dengan kehilangan orang-orang yang tersayang dan sebagainya. Begitu juga ada kalanya kita diuji dengan tekanan hidup seperti sosial, emosi, kesempitan ekonomi, seperti hutang, masalah rumah tangga, kegelisahan dan sebagainya. Oleh yang demikian, jika di tempat ujian atau musibah, kita wajib bersabar. Janganlah kita bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan beranggapan bahawa kita adalah orang yang paling malang, kerana setiap ujian itu ada hikmahnya. Bersangka baiklah terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, serta berusahalah menghadapi ujian tersebut dengan mencari jalan penyelesaian bijaksana, serta berdoalah, bertawakal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu apabila menghadapi kesengsaraan, kesakitan yang amat sangat, janganlah mudah merasa kecewa dan berputus asa sehingga memudaratkan dan mencederakan diri sendiri, yang akhirnya membawa kepada kesakitan dan kematian, seperti mengambil tindakan menggantung diri, terjun dari bangunan dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang antara kamu menginginkan mati kerana kesusahan yang menimpanya, dan jika terpaksa mengharapkan kematian, maka hendaklah ia berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku kehidupan jika ia lebih baik bagiku, dan matikanlah jika ia lebih baik, dan matikanlah aku jika ia lebih baik bagiku. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya dengan sifat sabar, seorang itu tidak akan bertindak di luar batasan agama, kerana sifat sabar itu membolehkan kita mengatasi segala ujian dan dugaan itu dengan akal fikiran yang waras serta tenang, tidak mengeluh, tidak merasa gelisah, dan ketika kita sentiasa berserah serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 42, A'udzu minasyaitonir rajim, alladzina sabirun 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud itu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan sahaja mereka bertawakal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah sabar adalah anugerah yang terindah yang menjanjikan pelbagai ganjaran dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, orang yang sabar mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keampunan, rahmat Allah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersabar dalam pelbagai hal ujian, kerana semua itu ketentuan Allah. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita, bagaimana yang dijanjikan dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengasihi dan bersama-sama orang yang sabar. Sama-samalah kita berdoa, ya Allah, limpahkanlah kesabaran pada hati dan diri kami, teguhkanlah pendirian kami, ya Allah. Janganlah jadi hati kami ini condong pada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, kerana sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah hati-hati kami dengan selalu taat kepada-Mu, ya Rabbal Alamin. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.